Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita sambung sejarah kita dengan tajuk Tamadun Islam. Muka surat 174 dengan tajuk 8.4 Sumbangan Tamadun Islam kepada Dunia. Untuk tajuk ini kita akan bahagikan kepada 3 bahagian, iaitu politik, ekonomi dan sosial. Kita pergi dulu kepada yang pertama, iaitu politik. Yang pertama sekali adalah kehidupan bernegara. Okey, Nabi Muhammad SAW merupakan seorang ketua negara. Bila dia bertindak sebagai ketua negara, dia akan bertanggungjawab untuk menjaga Madinah dan menyelesaikan masalah rakyat melalui perlembagaan yang telah dia buat, iaitu Piagam Madinah. Yang kedua sekali sumbangan adalah pemerintahan dan cara hidup berteraskan keadilan. Adil kat sini bermaksud tidak mengira perbezaan agama dan keturunan. Konsep ummah yang ditekankan dalam Islam iaitu masyarakat disatukan tanpa mengira agama dan keturunan. Ini konsep yang telah dianjurkan dalam Islam. Yang ketiga adalah sistem syura. Pernah dengar syura? Syura ni adalah mesyuarat. Adakan mesyuarat untuk mencapai keputusan mengikut suara ahli yang terbanyak. Itu kita namakan sebagai syura. Diamalkan bagi mencapai keputusan secara muafakat. Berbincanglah untuk mendapat keputusan. Yang kedua adalah ekonomi. Sumbangan tamadun Islam daripada segi ekonomi adalah amalan ekonomi Islam yang diamalkan. Yang pertama sekali adalah zakat dan wakaf. Zakat tahu? Zakat yang macam kamu biasa dengar tu lah. Zakat harta, zakat fitrah, zakat emas, zakat simpanan. Dan wakaf. Wakaf ni adalah tinggalan. Maksudnya dia nak wakafkan benda tu, dia tak nak harta tersebut. Dia tak nak harta tu diturunkan kepada anak cucu dia, tapi dia bagi harta tersebut kepada sistem wakaf untuk digunakan oleh orang Islam. Itu adalah wakaf. Selain daripada itu juga Islam melarang amalan riba. Riba tahu tak riba? Saya bagi contoh. Contohnya pensel ni. Harga pensel ni adalah RM1. Tapi awak tak ada duit. Bila awak tak ada duit, awak pun berhutang. Bila berhutang, tokek kedai tu cakap, kalau esok tak bayar, harga dia jadi RM1.10. Lusa tak bayar RM1.20. Tulat tak bayar RM1.30. Jadi harga pensel ni dah jadi RM1.30. Tapi harga asal pensel ni adalah RM1. 30% kat situ adalah riba. Itu kita namakan sebagai riba. Jadi Islam melarang riba. Selain daripada itu juga Islam menganjurkan untuk menegah penindasan dan penipuan semasa berniaga. Contohnya seperti mengurangkan timbangan, boros, kedekut, membazir, mengambil keuntungan berlipat kali ganda dan tidak amanah. Itu yang Islam larang. Ekonomi Islam juga sumbangan dia adalah mewujudkan institusi Baitulmal, iaitu institusi keuangan. Daripada zaman Nabi sampai sekarang masih diadakan sistem Baitulmal ni juga. Baitulmal ni adalah untuk contohnya nak berniaga tak ada duit, jadi ambil duit daripada Baitulmal. Jadi sumber-sumbernya kamu boleh baca dekat sini lah sendiri, daripada mana duit tu datang. Seterusnya, apa yang Islam buat lagi iaitu memesatkan gedung-gedung perniagaan. Maksudnya kat sini, bila Islam wujud sahaja, dia wujudkan pasar-pasar ataupun kita namakan sebagai kedai, ataupun sekarang ni kita panggil sebagai shopping mall. Terutamanya benda ni berlaku ketika Islam telah menakluki Andalusia ataupun sekarang ni kita kenali sebagai Sepanyol. Banyak gedung-gedung perniagaan dibina. Yang seterusnya adalah menyediakan kemudahan asas. Kemudahan asas kat sini adalah pembinaan sistem saliran untuk pertanian, untuk minuman dan sebagainya. Dan juga jambatan dan jalan raya. Walaupun pada ketika ini tak ada kenderaan lagi. Tapi jalan raya ni lebih kepada untuk perhubungan antara bandar dan luar bandar. Antara negara yang pertama nak pergi negara yang kedua. Jadi dibina jalan raya dan juga jambatan. Ini adalah daripada segi ekonomi. Yang ketiga, sumbangan Islam daripada segi sosial. Apa yang Islam bagi dekat dunia? Yang pertama sekali,
Okey, melalui sosial, Islam mengangkat kedudukan dan maruah wanita. Okey, maksudnya semasa zaman jahiliah, semasa Islam belum ada lagi, okey, wanita sangat-sangat dipandang hina. Tak boleh keluar rumah, tak boleh belajar, tak boleh buat itu, tak boleh buat ini. Okey, semua benda tu orang jahiliah larang untuk wanita buat. Tapi bila Islam datang, okey, Islam mengangkat kedudukan dan maruah wanita. Maksudnya dekat sini boleh keluar rumah untuk mendapat pendidikan dan menghadiri majlis ilmu. Okey, seterusnya lagi. Okey, sumbangan Islam pula daripada segi teknik penyelidikan saintifik. Okey, Islam telah menyelidik pelbagai benda. Okey, penyelidikan pertanian, okey, sistem pengairan, pemilihan benih dan baja yang bermutu. Okey, selain daripada itu juga penyelidikan saintifik juga berlaku dalam bidang astronomi, fizik, perubatan dan kimia. Sebab tu kamu tengok sekarang ni banyak ciptaan-ciptaan adalah daripada orang Islam. Okey, seterusnya wujud pusat pendidikan, iaitu pusat pendidikan yang paling terkenal sekali adalah di Cordoba dan Toledo, Sepanyol. Okey, maksudnya kat sini masa pembukaan Islam di Sepanyol, ramai cendekiawan Islam telah wujud dan menggalakkan banyak pengkaji ataupun pelajar daripada luar daripada Sepanyol untuk datang ke Sepanyol dan belajar di Sepanyol. Okey, belajar di universiti-universiti Islam dekat Sepanyol. Okey, itu yang berlaku semasa di kegemilangan Islam di Sepanyol ataupun Andalusia. Kamu boleh search sendirilah kegemilangan Islam di Andalusia. Okey, dekat sini kamu boleh tengok kemunculan ilmuwan Islam. Maksudnya ini adalah tokoh-tokoh Islam, okey, yang telah membuat kajian, yang telah mengkaji banyak benda dalam Al-Quran, lepas tu dia terjemahkan balik untuk dijadikan sebagai penyelidikan. Okey, kalau kamu tengok kat sini ada Jabir bin Hayyan, okey, daripada ilmu sains dan kimia. Perubatan pula Ibnu Sina, pernah dengar Ibnu Sina. Okey, falsafah ada Al-Kindi. Astronomi dan falak dilahirkan oleh Al-Battani. Geografi Al-Biruni. Matematik Al-Khawarizmi. Pelayaran Ibnu Battuta. Okey, ini adalah antara tokoh-tokoh ilmuwan Islam yang terkenal daripada dulu sampai sekarang. Okey, dan pengkaji-pengkaji barat bila dia dapat tahu benda ni semua, okey, mereka ambil apa yang orang Islam ni kaji, okey, mereka kaji balik untuk mendapatkan benda-benda yang lain lagi. Okey, kita tengok dulu kat sini. Okey, apa yang kita dapat pada hari ini? Kesimpulan yang boleh kita simpulkan, okey, sumbangan tamadun Islam kepada dunia dapat kita pecahkan kepada politik, ekonomi dan sosial. Okey, yang pertama sekali kehidupan beragama bernegara. Okey, yang berasaskan keadilan, konsep ummah, sistem syura. Okey, ekonomi pula. Ada ekonomi Islam, ada Baitumal, ada gedung perniagaan, ada kemudahan asas. Okey, itu sumbangan Islam daripada segi ekonomi. Okey, sumbangan Islam daripada segi sosial pula, okey, mengangkat maruah wanita, ada penyelidikan saintifik, lepas tu adanya kegiatan intelektual. Okey, terutamanya di Sepanyol. Okey, ini adalah hasil rumusan yang boleh dirumuskan untuk tajuk pada hari ini. Sekian, terima kasih.